Assalamualaikum, Yoshminda. Apa khabar semua? Harapnya semua dalam keadaan yang baik, sentiasa dimurahkan rezeki dan diberikan kejayaan di dunia dan di akhirat. Okey, hari ni kita nak borak pasal debaran pertarungan yang cukup sengit bakal berlaku dalam manga One Punch Man chapter 165, iaitu pertarungan di antara Saitama menentang Ewakan Garo yang telah menerima kekuatan daripada God dan telah berubah menjadi Ewakan Garo Cosmic Fury Moon. Tapi sebelum kita nak start, aku nak inform sikit dekat korang semua. Untuk dalam video kali ni, mungkin aku akan banyak sebut pasal karakter God. Dan aku akan tukar nama karakter God ni, aku akan tukar nama panggilan dia sebagai Alien G ataupun Parasite. Sebab kita ni sebagai umat Islam, lebih baik kita kena jagalah benda-benda macam ni kan. Kita kena lebih pentingkan akidah kita daripada benda yang lain. So aku harap korang semua faham, okey? Dan Alien G ni bukannya nama baru ataupun dari Yusuke Murata yang ubah nama God sebagai Alien G ke apa. Korang jangan salah faham. Korang jangan tiba-tiba pergi hentam Yusuke Murata kat Twitter dia ke apa. Tapi aku sendiri yang decide nak ubah panggilan God tu sebagai Alien G. So insyaAllah untuk dalam next video pun aku akan remind dulu untuk chapter-chapter akan datang aku akan panggil nama God sebagai Alien G. So harap korang faham, okey? Dan janganlah salah faham ke apa tau. Yang mana untuk dalam video kali ni, kita bukannya nak buat teori pala tau ataupun kita nak borak apakah yang akan berlaku dalam pertarungan tersebut ke apa. Tapi untuk dalam video kali ni, aku saja je nak tambahkan hype untuk pertarungan yang bakal berlaku dalam next chapter. Dan aku nak sharekan beberapa info-info yang cukup penting korang kena tahu pasal karakter Alien G dan juga Ewakan Garo. Malah aku nak sharekan juga, selain daripada Saitama yang merupakan karakter yang dah tentu tak ada masalah langsung untuk menghalang Ewakan Garo dalam form terbaru beliau iaitu Cosmic Fury Mode, berkemungkinan ada lagi beberapa karakter yang mampu untuk menghalang Garo sebelum terlambat, sebelum tubuh Garo dipergunakan sepenuhnya oleh Alien G seperti Homeless Emperor. Jadi macam biasa untuk dalam video kali ni, kita akan bincangkan beberapa topik-topik yang cukup menarik yang boleh dikaitkan dengan chapter 165 yang akan keluar pada minggu depan. Semua ni hanyalah pendapat aku semata je dan refer fakta yang telah berlaku dalam chapter-chapter sebelum ni. Tanpa melengahkan masa, jom kita start sekarang. So first of all, aku nak borakkan dulu pasal hubungan karakter Alien G dan juga Ewakan Garo. Yang mana untuk dalam chapter yang lepas, kita telah dikejutkan dengan Yusuke Murata telah pun membuat perubahan ataupun redraw hampir separuh jugalah storyline untuk dalam chapter sebelum ni telah diubah oleh Yusuke Murata. Malah kalau korang baca fandom anime One Punch Man dekat Reddit pun, korang boleh tengok lah ada sesetengah yang suka dengan redraw terbaru untuk chapter 164, tapi ada juga yang lebih refer untuk version Saitama bagi counseling free dekat Garo tu berbanding storyline yang baru. Tapi semua tu tak apa, bagi aku kedua-dua storyline yang telah dihasilkan oleh Yusuke Murata tu aku tetap enjoy je. Macam biasa, sentiasa melompat lah bila chapter baru dah keluar. Sentiasa hype je apa yang telah berlaku dalam manga One Punch Man. So untuk dalam redraw chapter 164, kita telah dikejutkan dengan kemunculan Alien G yang telah menawarkan kekuatan dekat Ewakan Garo. Dan tanpa disangka dan tanpa diduga, part ni bagi aku memang telah mengejutkan ramai gila fan-fan manga One Punch Man selepas Garo telah pun menerima kekuatan dari Alien G. Dan hasilnya Garo telah kembali untuk berhadapan dengan Saitama dalam form yang baru dan dikatakan Garo telah pun menerima satu kekuatan yang boleh counter tubuhkan yang mampu untuk menentang Alien G iaitu Ewakan Garo Cosmic Fury Mode. Jadi apakah yang akan berlaku untuk dalam pertarungan tersebut? Adakah Garo yang telah berubah ke dalam satu form yang cukup berbeza dari sebelum ni dah mampu untuk bagi saingan terhadap Saitama, ataupun Garo tetap kena adik-adikkan, kena buli-buli dengan Saitama, kena mengaji dengan Saitama ataupun sebaliknya? So pasal pertarungan di antara Saitama menentang Ewakan Garo ni, kita kena stay tune untuk dalam chapter akan datang, okey? Tapi apa yang menarik perhatian aku pasal hubungan di antara Alien G dan juga Ewakan Garo, korang perasan tak? Buat masa sekarang ni hanya ada dua karakter je yang telah berjaya menerima kekuatan daripada Alien G, iaitu Homeless Emperor dan juga Ewakan Garo. Yang mana untuk karakter Homeless Emperor, kita tahu beliau telah pun menerima kekuatan dari Alien G dalam backstory karakter Homeless Emperor chapter 113. Sewaktu Homeless Emperor tak ada apa-apa pun, dia dah kena buang kerja semua tu, dia dah memang hidup merempat je, sahkan tak ada halu tuju dan tak ada impian langsung. Sebab itulah beliau telah digelar sebagai Homeless Emperor, orang yang berempat tapi adalah gelaran Emperor tu, nak bagi gempak sikit kan. Dan beliau telah menerima kekuatan dari Alien G dengan Homeless Emperor mampu untuk mencipta berbola energi yang cukup banyak sebagai senjata, sebagai untuk menyerang. Tapi hakikatnya dekat tubuh Homeless Emperor masih lagi manusia biasa. Manakala untuk karakter Ewakan Garo pula, dia telah menerima
kekuatan yang seakan kosmik. Walaupun kita masih lagi tak dapat nak tengok kekuatan sebenar Ewan Garo dalam form terbaru beliau, tapi dari segi penampilan, aku yakin sangat kekuatan yang Ewan Garo peroleh sekarang ni memang cukup berbahaya. Dan kekuatan dia bukannya level bumi boleh terima lagi tau. Berkemungkinan boleh jadi kalaulah pertarungan di antara Saitama menentang Ewan Garo masih lagi diteruskan dekat bumi, aku dapat rasakan keadaan bumi sekarang ni dah memang cukup bahaya. Yelah, kalau kita tengok sewaktu dalam pertarungan sebelum ni pun, sewaktu Garo masih lagi dalam form sebelum ni, disebabkan serangan yang telah dihasilkan oleh Garo sehingga menyebabkan medan ruang angkasa dah tak stabil dan menggila. Tambahan disebabkan serangan tersebut juga hampir menyebabkan seal dimensi dah nak rosak. So kalau Garo dalam form sebelum ni pun dah mampu untuk buat sampai ke tahap macam tu, jadi dah tentulah Garo yang dalam form terbaru beliau jauh lebih berbahaya dari form Garo sebelum ni. Mestilah dia lebih kuat dari form sebelum ni. Tapi sebenarnya bukannya benda tu yang aku nak tekankan. Kalau korang perasan, sepanjang manga One Punch Man berjalan, Alien G telah pun cuba untuk approach 4 karakter bagi menerima kekuatan daripada beliau. First, Homeless Emperor, dan selepas dia Homeless Emperor gagal untuk melakukan tugasan yang telah diberikan oleh Alien G untuk clearkan dunia ni, hapuskan semua orang, dan dia hampir je nak membongkarkan rahsia pasal karakter Alien G dekat Zombie Man. So disebabkan tu pun Alien G telah pun menarik balik kekuatan dari Homeless Emperor dan telah membunuh Homeless Emperor dalam chapter 153. Tapi dalam masa yang sama, dalam chapter 139, Alien G telah pun cuba untuk menawarkan kekuatan dekat Saitama ataupun Flashy Flash. Tapi nasib baiklah diorang tak menerima kekuatan tersebut selepas Hero Class S ranking nombor 1 iaitu Blast telah pun menghalang mereka dan telah muncul kat sana. Yang ketiga pula iaitu karakter Tatsumaki. Malah cara Alien G cuba untuk approach Tatsumaki bagi menerima kekuatan dari beliau pun sama je cara macam mana dia telah menawarkan kekuatan dekat Garo. Dengan Alien G telah pun menyamar sebagai seseorang yang paling berpengaruh dalam kehidupan Tatsumaki iaitu Blast. Tapi nasib baiklah Tatsumaki ni dia kuat tau. Dia tak ikut nafsu dia dan tak menerima kekuatan tersebut. Manakala yang terakhir pula iaitu Garo. Dengan Alien G telah menyamar sebagai Silver Fang dan dia telah berjaya untuk mempengaruhi Garo. So dekat sini kita boleh nampak lah peratusan untuk seseorang yang sedang dalam keadaan putus asa ataupun dia baru je tewas dah lemah ke apa semua tu, ataupun mahukan sesuatu yang kuat bagi mencapai impian beliau memang cukup tinggi untuk dimanipulate oleh Alien G. Dan pada awalnya kita boleh tengok cara dia untuk mendekati seseorang tu dengan cara Alien G telah menawarkan sesuatu yang besar dekat orang tersebut, dekat pemangsa, dan bagi nak meyakinkan seseorang tu untuk menerima kekuatan ataupun menerima tawaran tersebut, Alien G telah pun memanipulasikan minda seseorang dengan dia telah menyamar sebagai seseorang yang cukup berpengaruh dalam kehidupan orang tu. Jadi metod dia cuba untuk mendekati seseorang tu memang cukup licik, dan orang-orang yang telah dipilih oleh Alien G ni pun bukannya orang yang biasa-biasa tau. Dia memang pilih orang yang berpengaruh ataupun orang-orang yang kuat, orang-orang yang ada potensi bagi memenuhi agenda jahat dia. Yang mana agenda Alien G ni sebenarnya dia mahu menghapuskan kesemua kehidupan yang ada dekat bumi. Dan orang-orang yang telah dipilih oleh Alien G memang mempunyai reputasi ataupun potensi yang mampu untuk melakukan ataupun nak menjayakan perkara tersebut. Sebagai contoh, korang cuba bayangkan kalaulah Tatsumaki menerima kekuatan tersebut dan dia tersalah pilih jalan, kalau benda tu terjadi memang Saitama ataupun Blast lah aku rasa satu-satunya harapan untuk menghalang perkara tersebut. So apa yang aku nak tekankan dekat sini, ciri-ciri ataupun metod untuk Alien G mendekati seseorang tu memang cukup jelas dan memang cukup licik. Tapi dalam masa yang sama, aku nak bagi kredit tau dekat Yusuke Murata disebabkan kebijakan ataupun dia ni memang seorang yang jenis tau. Dengan dia telah mencipta satu pasukan untuk mencegah dan melindungi galaksi iaitu Team Blast. Team Blast ni lah yang mempunyai peranan untuk menghalang God daripada berinteraksi ataupun menawarkan sesuatu dekat pemangsa yang baru. Dengan adanya Team Blast ni, aku dapat rasakan LNG tak boleh nak buat sesuka hati dia je. Dan buat masa sekarang, Team Blast adalah penghalang utama Alien G untuk muncul dalam form sebenar beliau. Disebabkan refer kata-kata Homeless Emperor dalam chapter 151, Alien G seakan memerlukan satu vessel yang paling tepat untuk menjadi
menjadi korban bagi LNG dibangkitkan semula. Dan bukti yang lain pula kita boleh tengok refer dalam Redraw chapter 115 yang mana telah munculnya satu ukiran purba yang berkaitan pasal LNG. So mungkin disebabkan itulah LNG sedang cuba untuk mempengaruhi seseorang yang mempunyai kekuatan ataupun mempunyai potensi yang cukup hebat supaya dia mendapat korban yang sesuai untuk dia bangkit semula. So sekarang ni aku nak borak pula secara ringkas berkemungkinan selain daripada karakter Saitama, ada lagi beberapa karakter yang mampu untuk menghalang dan kembalikan Garou semula. Pendapat aku yang pertama, berkemungkinan besar karakter yang mampu untuk menghalang Garou dalam form terbaru beliau adalah Blast bersama dengan pasukan beliau. Disebabkan aku percaya sangat tahap kekuatan Blast dengan anggota pasukan dia tak boleh nak dipandang rendah tau. Lagi-lagi dah tentulah Blast merupakan hero yang terkuat yang ada dekat bumi, dan mungkin anggota yang berjuang bersama dengan Blast pun mempunyai kekuatan yang setara dan seimbang macam Blast. Korang jangan lupa, salah seorang anggota dari kumpulan Blast tu adalah alien yang berkemungkinan sama macam Boros. So dekat sini dah memang cukup jelas lah, walaupun kekuatan Garou sekarang ni dah jauh lebih tinggi dari sebelum ni, tapi aku percaya pasukan Blast masih lagi mampu untuk bersaing dan menghalang Garou, walaupun pertarungan tersebut akan menjadi satu pertarungan yang cukup sengit dan susah nak jangka siapakah pemenang untuk dalam pertarungan tersebut. Tapi walau macam mana pun, aku tak berapa nak yakin Blast dengan pasukan dia mampu untuk mengembalikan Garou seperti asal semula, nak kembalikan Garou menjadi manusia. Aku tak yakin macam tu. Jadi mungkin diorang mampu untuk menghalang Garou dengan cara membunuh Garou. Tu jelah salah satu cara yang terbaik yang boleh dilakukan oleh Blast dan pasukan dia bagi untuk menghalang Garou. Manakala karakter yang kedua pula adalah karakter Silver Fang yang merupakan guru untuk Garou. Sebabnya pengaruh untuk karakter Silver Fang dalam hidup Garou memang cukup besar, dan aku percaya selain daripada Saitama, Silver Fang jelah satu-satunya kunci untuk sedarkan dan kembalikan Garou ke dalam form manusia dia semula. Buktinya kita boleh tengok, walaupun dalam pertarungan sebelum ni kita boleh katakan Garou lah pemenang untuk match menentang Silver Fang, tapi in the end impak dari kata-kata ataupun nasihat daripada Silver Fang telah berjaya untuk menusuk ke dalam hati Garou dan menyedarkan Garou semula dari form monster beliau. So mungkin dekat sini akan ada plot twist, Saitama ataupun Silver Fang jelah antara kunci yang diorang ada bagi untuk melepaskan Garou dari hasutan LNG dan kembalikan Garou dalam form manusia dia semula. Sebabnya kalau kita refer apa yang telah berlaku dalam manga versi 1 pun, dekat ending-ending pertarungan di antara Saitama menentangkan Garou, Silver Fang juga akan turut terlibat dengan dia akan bantai anak murid dia tu kan, dan last Garou pun telah berjaya untuk melarikan diri. Tapi kita pun tak tahulah adakah storyline untuk dalam manga Yosuke Murata ni akan tetap ikut storyline yang sama macam manga versi 1. So apa pun kita tunggu je lah, okey. Tapi secara jujur kan, aku memang tak sabar gila nak tunggu minggu depan untuk chapter 165 rilis. Harapnya tak ada apa-apa gangguan, dan harapnya juga semuanya akan dipermudahkan untuk Yosuke Murata buat kerja dia dengan lancar untuk menghasilkan chapter 165 dengan cukup high. Jadi aku rasa sampai sini je lah kot video kita untuk kali ini. Aku harap korang semua enjoy dan apa yang aku jelas. Teruskan support Faiz di studio untuk mendapatkan 250,000 subscribers dalam tahun ni. Aku nak minta maaf sangat kalau aku ada buat salah, tersilap cakap, terkasar bahasa. Aku nak minta maaf sangat. Aku hanya manusia biasa, tak lari daripada kesilapan. InsyaAllah kita jumpa dalam next video. Assalamualaikum, bye bye.